Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam malam puaka special edition guys. Ya Allah, setelah sekian lama dah aku tak buat puaka outdoor ni. Sekarang macam korang nampak, aku berada kat luar, aku pun tak tahu kat mana ni kan. Dan yang uniknya disebabkan aku dah lama dah tak buat puaka special, aku berada di salah satu lokasi yang dikatakan berhantu. Berhantu tu seram sangat. Senang cerita banyak yang berlaku kat sini. Dan yang lagi unik, aku ada tetamu jemputan. Dah gagap dah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau korang nak tahu, dah nak dekat pukul 3 pagi. Sekarang dah pukul 2.37 pagi. Dah lah aku seorang-seorang sekarang ni. Sebab apa? Sebab tetamu yang aku akan bawa kan, korang dah kenal. Tapi dia cakap dia nak merasai, aku merasai sendiri pengalaman kat sini. Jadi dia suruh aku datang sini dulu. Nanti dia jumpa aku, pisang tak pisang. Jadi aku pun harap yang dia tak lambat sangat sampai kan. Sebabnya aku dah dekat lebih kurang 10 minit dah sampai kat sini. Jadi sebelum kita menantikan tetamu yang insya-Allah akan sampai ni, apa kata korang luangkan masa, tekanlah button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Nasib baik bulan puasa ni aku berani lah sikit. Jadi aku harap korang terhibur dengan puaka special, dapat mengubat kerinduan korang sempena bulan puasa ni. So tak nak lengah masa, kalau korang dah bersedia, korang nak tahu aku berada kat mana sekarang ni, jom guys, kita teruskan malam puaka special edisi Ramadan tahun 2023 guys. Tak payah nyanyi Zaf. Ada juga yang komen tak payah nyanyi. Okey, aku tak nyanyi. Time ni nak nyanyi pun pisang. Alhamdulillah. Alright guys, tetamu aku dah sampai dah tu. Tuang dia kat dalam. So siapakah tetamu aku? Jom. Allahu Akbar. Kereta aku park kat situ. Korang nampak Kita naik dia dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari sila. Tak apa aku tinggal kereta aku kat situ. Tak apa. Tak apa tumpang luar. Allahu Akbar. So inilah tetamu kita. So pun. Okey, kita kasih dia perkenalkan diri dulu. Aku rasa ramai dah tahu ni. Okey, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Zaf Channel. Aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, sorry first thing sorry Zaf, aku lambat sikit sampai kan. Maklumlah, nak cari jalan ke tempat ni memang agak jauh daripada rumah aku kan. Tapi macam kau cakap tadi, memang aku nak kau rasai dan aku nak kau punya subscribers dan semua viewers kau dapat rasa feel yang sama di kawasan luar ni, tempat yang aku pernah stay satu ketika dulu. Story ni aku tak pernah share lagi dekat mana-mana konten aku ataupun collab aku yang sebelum ni. So ni memang aku bawakan khas untuk Zaf Channel. Story yang memang fresh, memang baru, yang memang aku dah lama pendam story ni. Okay? Yes. So sekarang ni kita berada di Ulu Yam, Amboi. Ulu Yam. Ulu Yam. Alright. So tempat ni aku boleh cakap dengan korang is that aku pernah stay dekat tempat ni time aku dalam darjah 2 ke darjah 1 macam tu lah. Lewat-lewat 90-an macam tu lah. Okay? Aku pernah stay kat sini, tapi tak lama pun. Aku stay kat sini dalam sebulan 2 bulan macam tu. Sebab apa? Terlalu banyak gangguan, terlalu banyak insiden-insiden yang berlaku ke atas diri aku yang membuatkan kedua ibu bapa aku terpaksa keluar daripada tempat ni. And kalau diikutkan okay, aku sebenarnya pun tak selesa nak jejak kaki aku kat sini sebab aku ada isu sikit jejak kaki kat sini. Tapi tak apa, demi konten Zaf Channel pada malam ni, aku bawa khas untuk korang semua. Aku nak korang kira macam experience tempat ni. And sambil tu aku akan bawa korang berjalan-jalan dengan kereta aku, and korang dapat feel, dapat rasa momen-momen dia lah time aku pernah stay dekat sini. Tapi sebelum kita mula tu, sebab ni puaka special kan, nanti ada mulut-mulut loji kan. Sorry cakap lah, mulut-mulut longkang bulan-bulan Ramadan ni kan. Yo je. Yelah tu dekat Ulu Yam. Yelah tu pagi saya elak pukul 8. Cuba kau ada apa-apa tak yang aku boleh tunjuk sekarang pukul apa? So ada. Memang ada. Kalau korang nak tahu, ni lah. Ni sekarang pukul 2. Sekejap aku zoom sikit. Sekejap Kang, tak percaya.
nampak. Oh. Nampak. Itu dia. Okey. 2.41 pagi. Okey. Alright. So kita orang dekat area sini 2.41 pagi. And kawan-kawan still tak percaya juga tempat ni Ulu Yam. Nanti aku akan bawa korang ronda-ronda kat tempat ni. And korang akan tahulah tempat ni bukan dekat KL, memang dekat Ulu Yam, tempat yang aku pernah stay. Alright. Yes. So aku harap geng puaka semua, okey, korang dah ready. Thank you so much Hey Shadows sebab sudi join walaupun aku terpaksa drive jauh juga rumah aku kan. Rupanya dekat Ulu Yam. Allahu Akbar. Dah lah aku yang tak ada waste. Bateri phone aku pula boleh mati juga. Bahaya man. Tapi nasib baiklah. Nasib baiklah aku jumpa juga, alhamdulillah. So aku rasa we are ready lah. Yes. Okay. Ready. So aku harap korang terhibur. Kita dengarkan kisah yang pertama daripada Hey Shadows guys. Yes, let's go. Alright gang. Okay, so tempat yang aku nak bawa korang first kali lah is rumah lama aku, which obviously sekarang dah memang korang dah duduk lah kan. Tapi aku just nak cerita dengan korang apa yang korang nampak sekarang ni. Yang sebelah kiri aku ni asalnya tak ada rumah tau. Memang tanah lapang. Even depan tu tanah lapang gila. Yang ada rumah yang dekat belah kanan aku ni je, yang sederet rumah kat sini ni. So sini je rumah yang ada pada waktu itu tau. So aku pernah stay ni tahun tak silap aku lah, dalam 97, tahun 1997, 98 macam tu lah. Aku tak berapa ingat tahun dia. So aku pernah stay kat sini. And aku cakap dengan korang, time aku stay kat sini, bermacam-macam kejadian lah. Alright. So jap, aku just nak check, nak ingat balik lah salah satu rumah yang aku pernah stay dulu. And aku rasa tak silap aku lepas bumper ni, antara ni lah rumah-rumah kat sini. Antara dua ni lah. Antara dua ni yang aku pernah stay. Okay. So just aku nak cerita kat korang, time aku pindah dekat sini, pada awalnya memang aku tak rasa apa-apa pun. Okay, memang family kita orang tak rasa apa-apa, tak ada benda pun. Tapi makin lama aku stay dekat sini, bermacam-macam benda yang berlaku dekat atas diri aku tau. Keluarga aku semua okey, tapi aku je yang banyak insiden-insiden yang boleh dikatakan agak menyeramkan lah. Alright. And just sekadar lagi satu perkongsian lah, kalau korang boleh tengok kalau dulu time aku nak pergi sekolah, aku kena lalu jalan kat belakang ni. Aku tak tahu korang nampak ke tak jalan kat belakang ni pun dah scary semacam lah. Alright. So tiap-tiap pagi aku akan pergi sekolah aku kat depan tu. Tapi aku tak nak namakan sekolah tu lah. So kembali kepada cerita aku, time aku pindah sini, aku sentiasa sakit tau. Selalu ada masalah tau. Tak kisahlah apa pun masalah. Ada satu problem yang aku pernah kena dulu, which is aku selalu kencing berdarah tau. So kencing berdarah ni time tu siap bawa pergi klinik, bawa pergi hospital semua. Doktor sampai tak boleh nak trace, tak boleh nak check apa benda yang tak kena dengan aku. So in the end, aku macam, parents aku semua macam, okey lah, dah benda, ada mungkin ada benda tak kena lah. Siap aku kena masuk kamera dekat tempat, faham-faham lah perit mat. Bila aku fikir balik, tapi itulah kejadian dia. Dan bermacam-macam lagi insiden yang berlaku. So time aku stay dekat sini, ada satu, okey, aku pusing balik rumah tadi, tak ada halan. Okey, aku just pusing balik sebelum aku keluar daripada tempat ni kan, nak bagi lagi banyak kisah dekat kawasan aku pernah stay ni. So time aku stay kat sini, aku dulu tidur dekat bilik depan tau. So bilik depan ni selalunya time dulu time aku stay dulu, akan ada burung hantu. Tak burung hantu, akan ada 2-3 ekor anjing tu akan berada di depan rumah aku time tu tau. And anjing tu akan menyalak non-stop. Dan burung hantu tu yang duduk kat pagar tu akan non-stop akan berbunyi lah. Okay. And tiap-tiap kali pagi bila aku bangun, aku akan demam, tak sihat, everything all. And boleh dikatakan contoh dalam seminggu macam tu, aku hanya pergi sekolah dalam mungkin sehari 2 macam tu. Sebab apa? Aku sentiasa sakit, tak tahu kenapa. And even ada satu insiden di mana aku pernah masuk kelas, okay, macam biasa masuk kelas. Dalam kelas aku, dalam bawah meja aku, ada ular hitam tau. And then time tu aku panik bagi tahu cikgu aku kan ada ular. And bila cikgu tu check, rupanya tak ada pun ular dalam tu. Tak ada apa-apa. It's just that macam aku sahaja yang nampak time tu. Tapi aku tak tahulah sama ada tu memang betul ular ke ataupun makhluk jelmaan pada ketika itulah. Aku redor mat. Serius time tu aku cakap dengan korang.
And then lepas tu aku selalu ada insiden hidung aku berdarah. Hidung aku akan berdarah non-stop. Sampaikan mak aku terpaksa datang ke sekolah just untuk jemput aku balik lah. Sebab tak sihat punya pasal. And dalam rumah tu, aku cakap dengan korang, time aku stay dulu, ada, tak tahulah, bermacam-macam binatang pelik lah. Aku cakap dengan korang, dalam rumah tu ada laba-laba besar ni. Besar ni. Aku time tu first time tengok, aku pun, Spiderman lah, Spiderman. tak mungkin Spiderman lah. Bukan Spiderman lah, tapi memang besar gila lah. And lepas tu, nenek aku pernah datang kat sini tau. Just sekadar nak tengokkan keadaan aku. And nenek aku cakap, kampung ni pada ketika itulah, kampung kat sini boleh dikatakan ada macam perkampungan bunian. Aku tak tahu tu betul ke tak lah. Okay, macam perkampungan bunian ke apa. And diorang macam tertarik dengan aku tau. And disebabkan diorang ni tertarik dengan aku, disebabkan itulah sebab aku selalunya sakit and macam-macam insiden yang berlaku dekat atas diri aku tau. In the end, lepas 2-3 bulan macam tu, bapak aku pun dah tak boleh tahan lah. So bapak aku pun keluarkan aku daripada tempat ni. Tapi aku just nak share dekat kawasan-kawasan sini kan. So macam sekarang ni aku nak exit keluar daripada kawasan perumahan aku. So kalau korang boleh tengok yang kat depan tu, nampak, aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Okay, aku high beam lah. Okay, nampak macam hutan-hutan kan. Tapi tempat kat sini boleh dikata ramai lah orang cerita dulu. Banyak penunggu-penunggu dia. Alright, antara penunggunya adalah Cik Punti kita lah. Alright, sebab apa aku cakap penunggu dia banyak kat sini? Sebab nampak tu kereta polis. Polis bagi polis lalu. Okay, kalau korang tengok sebelah kiri korang, alamak, macam tak nampak. Sekejap, kenapa tikar aku tak boleh buka? Nampak? Nampak? Itu adalah jerat. Jerat ke jirat lah? Aku tak tahu kalau ada. Jerat kot. Jerat. Jerat Cina. Jangan slow sangat tu. Oh, okey. Okey, aku laju sikit. Okey. So tempat ni sebab zaman dulu tak banyak kawasan perumahan dekat area sini tau. And kebanyakan cerita-cerita orang penduduk dekat area sini banyak mengisahkan ada banyak penunggu yang dekat simpang dekat yang tadi kita nak keluar tu. And kadang-kadang siapa yang bawa motor ke apa akan terserempak dengan Kak Ponti kita lah, yang akan menunggu dekat situ. For some reason dia suka sangat lepak kat situ. Okay? Tapi ini kisah yang diceritakan. Mungkin adalah di antara korang yang mana tengah tengok video Zaf sekarang ni, yang korang pernah stay kat sini ke apa, mungkin korang tahu lebih mendalam dengan kat tempat ni kan. So aku just menceritakan kisah ataupun pengalaman yang time aku pernah stay dekat area sini. So sekarang ni aku just nak bawa korang jalan-jalan dekat area Ulu Yam ni. So tempat ni pekan dia lah. Okay, just nak share. Area sini memang nampak macam okey lah, memang macam membangun lah orang cakap kan. Tapi nanti aku akan bawa korang satu jalan ni. Kalau korang tengok dia punya level keseraman dia, aku cakap dengan korang, siapa yang bawa motor ke kereta ke tengah-tengah malam seperti apa yang kita orang nak buat ni, memang orang kata hati kering lah. Sebab apa, jalan kat situ memang gelap and boleh dikatakan bermacam-macam insiden pernah berlaku dekat tempat tu. Alright gang, so sekarang ni aku bawakan korang dekat satu tempat ni, kawasan perumahan baru lah. So basically tempat ni dulu kawasan berhutan tau. Okay, macam korang tengok video tadi tu kan, yang Zaf tunjukkan. So memang tempat ni memang dulu memang purely hutan and memang gelap gelita lah. Lampu-lampu ni semua tak ada dulu ni. Okay, so kita orang decide untuk berhenti kat sini. Sebab apa, kita orang masih dekat area Ulu Yam lagi. Aku just nak cerita kat kawasan sini dulu. Okay, sesiapalah yang bawa motor, yang bawa kereta tengah-tengah malam, selalunya adalah kisah-kisah yang diorang pernah ceritakan ada makhluk ataupun entiti yang sentiasa mengganggu diorang tau. Macam ada satu kisah ni mana ada satu mamak motor ni pernah ride dekat area sini. Okey, tengah-tengah dia bawa motor, lepas tu dia rasa macam motor dia macam tak masuk gear macam tu tau. Dia tekan tapi still motor tu tak gerak laju tau. So macam kisah macam ni selalu biasalah yang kita dengar kan, motor tak boleh gerak lah, apalah, berat lah semua benda.
So pada hakikatnya dia ingat macam okey, kemungkinan ada problem dengan gearbox dia ke apa semua benda tu lah. And then rupa-rupanya bukan gearbox problem pun. Bila dia tengok cermin belakang dia tu, dia nampak ada satu makhluk, okey, yang tak tahu whether Kak Ponti ke ataupun Chong ke yang tengah duduk kat belakang. Sebab apa yang dia nampak pada ketika itu adalah satu makhluk yang boleh dikatakan muka dia macam terbakar macam tu tau, yang tengah duduk dekat seat belakang motor tersebut tau. And sampai mamat tu, dia boleh dikatakan time aku dengar kisah ni, dia hilang balance, dia hilang kontrol motor tu, dia accident sampai kat depan-depan tu lah. Okay, dia accident tapi nasib baik dia tak ada apa-apa lah. Alright. And then bila dia accident semua, dia tak sedarkan diri. Alright. And then sampailah ada beberapa kereta yang mana lalu dekat kawasan situ terserempak dengan dia. Dia ibarat macam dalam keadaan trauma tau. Sebab apa? Lepas apa yang dia dah nampak dekat cermin belakang dia tau. And ini adalah antara salah satu Apa hal lah? Oh, jap. Apa hal? Jom masuk. Kita orang masih berada dekat kawasan Ulu Yam, Yes. tapi tak tahu kat mana. Okey. okey. Apa jadi tadi? Okey, so aku tak tahu korang boleh nampak ke tak dalam video tu tadi. So apa yang berlaku time aku nak cakap tadi tu, yang dia nampak sesuatu dekat belakang cermin dia tu, dia tak pasal-pasal dengar macam bunyi riuh dekat belakang tau. Aku pandang belakang, and aku rasa Zaf pun time tu tengah pandang belakang tu. And then tiba-tiba nampak banyak gila burung keluar daripada pokok tau. Tak pasal-pasal tau. And pada waktu yang sama, time tu mungkin aku tak dengar ke ataupun tak jelas, tapi apa yang Zaf cakap tadi lah, ada bunyi anjing menyalak tau. And aku tak tahu, aku rasa macam pokok tu macam bergerak tau bila time aku pandang tadi. Tapi aku tak nampak apa-apa lah. Tapi time tu aku cakap dengan korang, memang tak manis weh. Sebab kita orang terus lari masuk kereta and terus drive out daripada tempat tu. Sebab aku, macam aku cakap tempat yang aku bawa korang pada malam ni, dia bukan sebarangan tau. Okay, dia tempat ni bila malam dia lain macam sikit tu. So macam aku cakap, dekat simpang tadi tu, dekat kawasan perumahan baru tu, banyak insiden-insiden yang pernah berlaku kat situ. And aku tak expect pun benda tu boleh jadi. Kita orang tak expect benda tu boleh jadi tau. Itulah. And memang Sebab aku tahu Sebab apa yang korang fikir, okey. Kemungkinan lah korang fikir, okey, ni mesti gimmick. Jap, aku padam lampu, okey. Korang mesti fikir benda ni gimmick lah, apalah kan. Just nak tambah konten, okey. Gimmick aku rasa tak boleh nak gimmick kalau dah pukul 3 pagi tau. Lain lagi pula kau kat kawasan yang bukannya kau boleh buat main-main benda ni. Dan ini pun setelah sekian lama kita orang tak buat. Tapi time aku rakam tadi, seperti yang korang nampak, okey, jap aku kasih shadow pegang jap. Sebenarnya time cerita tu, background belakang tu dia ada satu, tu rumah yang belakang tu. rumah. Okey, belakang tu rumah, tapi rumah tu tak ada orang duduk tau. Dan dia ada satu pokok. Dia ada satu pokok besar. Dan pokok tu, aku tak tahu kenapa, dia macam ada something yang terbang daripada pokok tu. Itu daripada mata aku. Aku tak tahu kamera dapat ke tak, tapi dalam kamera korang boleh dengar. Lepas tu ada banyak gila burung ke apa aku tak tahu, sampai pokok bergegar. Dan anjing menyalak. Situ ada security, tapi security tu jauh. Untuk anjing tu menyalak, time tu dia sesuatu yang pelik tau. Hopefully tak ada apa jadi lah. Sebab sekarang pun dah pukul 3.12. Sepatutnya banyak lagi segmen. Tapi insyaAllah kalau tengoklah dalam perjalanan, Shadows boleh kongsi 1-2 cerita lagi. Tapi kita orang gerak lu. Apa-apa kita orang update. Yes. Alright. Just nak berkongsi dengan korang, jalan yang aku tengah bawa korang ni, nampak tapir kat situ kan. Kemungkinan tapir akan keluar tiba-tiba kan. So kena jaga-jaga lah. Alright, so jalan ni korang tengok, memang tak ada lampu tau. Hanya ada lampu kenderaan yang kereta aku dengan kereta yang bertentangan lah. And jalan ni akan keluar dekat apa nama tempat tu? Kampung Sungai Dua ke apa, tak silap aku lah.
Okey, bukan Penang, tapi dekat dengan Batu Cave dekat Gombak situ. So inilah jalan yang aku juga pernah berkongsikan dalam salah satu segmen kisah seram aku yang ada yang kisah pasal Batang Kali tu lah. So Mamat tu memang ikut jalan ni lah. So seperti yang korang boleh lihat jalan ni memang gelap gila weh. Aku cakap dengan korang, banyak benda yang pernah berlaku, especially dekat pemandu lah, ataupun penunggang motor, especially kat area-area sini. Sebab korang bayang kiri kanan hutan weh, and then lampu semua tak ada. So korang bayang So ada insiden yang pernah diceritakan. Okay, ada satu kisah ni di mana ada sepasang suami isteri tengah bawa kereta time tu tau, tengah lalu jalan ni, and then tak tahu kenapa pada waktu-waktu macam ni okay, tengah drive dekat area sini, then tak pasal-pasal diorang rasa seperti macam ada benda dekat belakang kereta diorang tau, sama ada mengekori ataupun sedang berada dekat seat belakang Aku yang tengah cerita benda ni pun aku tengah risau. Aku tengah bawa kereta aku dengan Zaf ni. Masalah ada kamera kabur kan. Kabur? Kabur, okey dah. Okay. Alright. Okay, so insiden ni ialah sepasang suami isteri ni, diorang lalu jalan ni. Time tu diorang nak balik KL, and diorang daripada arah utara, diorang exit kat Tanjung Malin. Time tu exit Batang Kali tak ada lagi. So diorang exit ikut Tanjung Malin, dan diorang ikutlah jalan ni. Kononnya jalan ni paling pantas lah diorang nak sampai KL, kawasan Gombak tu. So diorang follow jalan ni. So macam aku cakap tadi, diorang terasa seperti ada sesuatu yang macam mengekori diorang tau. Bukan kereta ke apa, sebab memang tak nampak kereta. Kalau nampak kereta memang berlampu lah cerita dia. Tapi tengah diorang drive, macam biasa lah, then diorang rasa macam ada bau yang kurang menyenangkan dalam kereta tau. So pada waktu tu isteri laki tersebut fikir terkentut ke apa kan, bau semacam kan. Tapi rupanya yang suami tu cakap dia tak ada pula terkentut ke apa, tak ada pula bau yang pelik kan. Tapi diorang still bau benda yang kurang menyenangkan tau sepanjang perjalanan. Tapi pada waktu itu suami yang tengah memandu kereta tersebut, dia tak nak langsung pandang cermin belakang tau. Sebab apa? Sebab mengikut kisah, rupa-rupanya suami dia dah nampak sesuatu yang sedang bertenggek dekat boot belakang tau. Dia bukan dekat tempat seat tau, dekat boot. Dia ibarat macam sedang memeluk kereta tu, macam tu lah. So apa yang suami dia nampak adalah seperti ada makhluk yang berambut panjang, okay, and dia macam berkain hitam macam tu tau, and sedang memandang ke dalam kereta tau. So suami dia memang nampak lah, kan mata boleh nampak macam ada glow macam tu kan. So suami tu nampak mata dengan bayangan-bayangan macam tu tau. Itu apa yang dikisahkan oleh suami dia kepada isterinya pada ketika itu. Alright. So first thing aku nak minta maaf lah kalau aku tengah cerita ni dalam keadaan laju ke ataupun tergagap-gagap ke, sebab aku still tak boleh move on dengan insiden tadi. And then plus aku tengah cerita dengan korang ni dalam jalan, korang tengok jalan dia memang gelap gila. Alright, tak ada 2-3 kereta je lah lalu kan. And sepanjang jalan kalau aku tak guna high beam, contoh kan, kalau aku tak guna high beam macam tu lah nampak dia. So terpaksa aku guna high beam. And bila guna high beam ni aku pun risau kan, kau ada apa-apa benda kan. So kita minta jauh lah, okay, kita minta lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita bismillah, kita doa supaya sepanjang perjalanan ni insya-Allah tak ada apa-apa. And then yelah, kita buat benda ni sebagai salah satu kerja tugas kita lah, okay, untuk ceritakan kepada korang pada waktu yang sama adalah pengajaran di sepanjang kisah-kisah ni. So balik kepada cerita. Okay, so macam aku cakap dengan korang tadi, suami isteri tu tak terkena gangguan macam tu kan. Itu antara salah satu insiden yang berlaku dekat area sini. And then salah satu kisah pula selalu terjadi kepada penunggang-penunggang motor yang lalu dekat area sini lewat malam tau. Especially time-time macam ni lah, pukul 3, pukul 2, di mana selalunya diorang akan cakap ada sesuatu yang sedang menunggang bersama dengan diorang, ataupun bila diorang ambil selekor-selekor macam yang korang tengok ni, kan depan tu tak nampak apa-apa sangat kan. So bila diorang ambil selekor macam tu,
Diorang akan nampak seperti ada penunggu yang tengah duduk ataupun tengah berdiri kat situ. And bila diorang terlalu fokus dengan benda tu, diorang end up diorang lalai and burst. Dekat situ juga lah diorang akan mengalami benda-benda yang kurang manis lah. Aku tak nak cakap sebab aku pun tengah driving ni. Okay, so nak make sure kita semua orang kata selamat sampai ke destinasi lah. Kisah kat sini kan, seperti korang boleh tengok lah dengan hutan semua benda ni. So tak terkejut lah kalau ada entiti yang memang lepak kat area sini. Okay, jap, aku try slow down. Nampak benda putih tu. Alamak, korang miss. Okay, so dekat sini jambatan ni, dia macam jambatan tak jambatan tu, Mak. Jap, aku tengah meremang lah, Syah. Okey, tak apa, kita sambung je kan. Okay guys, aku rasa bukan dah habis, tapi sekarang ni kita orang masih berada di laluan Ulu Yam ni. Kita orang nak keluar daripada sini dulu sebab dah 2 kali. Aku tak boleh cakap sekarang apa yang tu, tapi insyaAllah kita keluar daripada sini dulu dan kita orang akan cari satu tempat berhenti selepas dah keluar daripada kawasan Ulu Yam ni. Sebab sebenarnya kalau korang nak tahu kenapa, salah satu sebab aku dipanggil oleh Shadows, dan Alhamdulillah dia pun bersetuju untuk bersama-sama aku jayakan puaka special pada malam ni, adalah disebabkan salah satu info yang apabila aku bertanya dengan Shadows, tempat ni merupakan salah satu tempat yang dikatakan sebenarnya dia termasuklah keluarga dia tidak dibenarkan ataupun tidak, senang cerita tidak boleh datang ke sini sebenarnya. Dan Shadows pun di atas permintaan aku minta dia supaya setelah sekian lama tak datang sini untuk berkongsi. Lagi pula aku pun nak tahu apa yang dah berlaku kat sini. Tapi seperti mana yang korang saksikan tadi, okey, ini bukanlah gimmick. Ini bukanlah satu benda yang boleh dibuat main. Sebab seperti yang aku katakan, ini adalah cubaan aku untuk kembalikan puaka special untuk geng puaka semua. Dan aku harap korang terhibur dengan segala kisah yang saudara Shadows dah kongsikan tadi. Tapi aku pun tak boleh cerita banyak sebabkan daripada tadi sebenarnya bulu roma aku pun meremang. InsyaAllah kita keluar daripada sini dulu. Sekejap kang aku bagi tahulah. Dan insyaAllah aku suruh Shadows kongsikan apa sebenarnya yang berlaku tadi. Alright? Okay? Jadi seperti yang korang nampak, Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat basement. Alhamdulillah dah selamat sampai dekat sini. Okey. So bila dah selamat sampai, okey, sebelum kita tamat, sekarang pun kalau korang nak tahu, aku tak tahulah korang nampak ke tak, okey. Sebenarnya sekarang dah pukul 4 mat, dah pukul 4 pagi. Okey. So kita nak cut it short saja, kita nak pendek je. Apa yang jadi tadi sebenarnya? Apa yang jadi? Terutama kat jambatan tadi. Okay, so dekat kejap. So tadi dekat jambatan tadi tu, plan asalnya aku nak perlahankan kereta sebab aku nak kisahkan ada satu insiden yang berlaku dekat jambatan tu. Kononnya banyaklah kisah-kisah di mana kalau kata tiba-tiba ada kereta berhenti ke, kereta rosak ke, diorang akan park dekat area situ tau. And tempat tu memang gelap. And selalunya ada entiti yang akan mengganggu siapa-siapa yang berhenti kat area situ lah. Okay, so aku just nak slow down. Aku nak tunjuk pada semua yang sedang menonton kawasan tersebut, sambil tu menceritakan lah cerita kisah-kisah yang pernah berlaku kat situ. Tapi time aku perlahankan kereta and aku pandang ke arah kiri aku, jambatan tu belah kiri aku, time tu aku ternampak seperti ada satu benda putih tau. Berdiri kat situ. Tu yang kau tegur dia. Even sekarang aku nak cerita pun aku still meremang lah. And even sekarang pun aku still macam menggigil sikit daripada insiden tu kan. Aku tak, kita orang tak expect benda macam ni terjadi. Selalunya ialah bila kita buat, orang-orang buat paranormal ke apa, adalah gangguan-gangguan, tapi tak ada lah.
Kan kita dalam kereta apa fikir benda ni akan terjadi kan, tapi yelah benda dah terjadi kan. Betul. So itulah satu momen kat situ yang aku saja perlahankan kereta, sebab macam aku cakap tadi, aku nak ceritakan kisah yang berlaku kat situ, tapi nampak Terkena, benda lain terkena lah Mas. So sebenarnya okey, inilah salah satu sebab aku bongkarkan juga dalam Puaka Special. Inilah salah satu sebab kenapa ramai di antara geng Puaka yang baru menonton ataupun yang dah lama menonton, yang dah lama follow aku, inilah salah satu sebab kenapa aku tak nak terlalu serius, aku tak nak terlalu taksub. Okey, dan kenapa aku dah lama dah tak buat Puaka Special, sebab seperti mana yang korang tahu, aku jenis boleh nampak, senang nampak benda-benda ni. Jadi bila untuk seseorang yang senang nampak, aku terpaksa menjaga, terutamanya diri aku, orang sekeliling aku, macam sahabat YouTuber aku, Shadows, dan apa yang korang saksikan sebentar tadi dah macam berita, Mat. Okey, tapi apa yang korang saksikan adalah semuanya footage, angkat footage. Aku tak ada edit, aku tak ada apa. Dan itulah yang terjadi. Mungkin korang rasa benda ni alah apa nak takut. Korang, tapi aku berani cakap, aku yang dah banyak kali nampak pun aku still takut. Lagi-lagi pula macam sekarang, kita orang ada keluarga. Kalau dia tak serang aku, dia tak serang kita orang, kemungkinan keluarga yang kena. Jadi benda-benda macam tu yang kita orang kena kasih perhatian, dan aku harap korang dapat pengajaran daripada apa yang terjadi malam ni. Dan aku lagi sekali nak ucapkan terima kasih kepada kerana sudi untuk jadi yang pertama, tetamu jemputan yang pertama 2023 ni. InsyaAllah korang doakan semoga Puaka Special ni akan terus berkembang, dan aku boleh ajak lagi ramai YouTuber-YouTuber lain untuk berkongsi pengalaman dia orang. Dan sebelum kita habis, okey, kejap kan nak terus sahur ni. Mata pun dah bengkak tak tidur-tidur. Okey, sepatah dua kata kepada semua yang nak kenal Shadows, sila. Okay, so mula-mula sekali aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Zaf Channel kerana menjemput aku dan also memberi aku peluang untuk berkongsikan kisah seram, especially tempat kejadian. Selalunya kita kongsikan kisah seram ni dekat kita dalam kita punya studio dan semua benda tu kan. Kali ni kita orang bawa korang semua dekat kawasan, dekat lokasi tempat-tempat kejadian tau. And yes, macam aku cakap tadi, benda-benda macam ni kita tak expect benda macam ni boleh berlaku, tapi yelah benda dah jadi kan. So kepada korang yang sedang menonton, aku harap korang at the same time terhibur dengan apa yang terjadi. Okay, and pada waktu yang sama mengambil pengajaran, especially bila kita nak buat benda-benda. Adalah orang-orang yang kat luar sana bila terlalu taksub dengan entiti paranormal ni semua, and bila dalaman tak kuat, dia boleh jadi macam ni lah. Benda-benda yang tak expect kan, gangguan-gangguan yang kita tak sangka boleh terjadi. Alright, and also kepada korang yang mana tak kenal aku lagi, aku Shadows Channel, di mana aku pun berkongsikan kisah-kisah seram, kisah misteri, even kisah sihir dalam channel aku. So kalau korang nak tahu lebih mendalam, korang boleh datang ke channel aku and korang boleh enjoy kisah-kisah seram semualah. Okay, alright. So alright, aku harap itu saja untuk Puaka Special 2023. Aku harap korang terhibur. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Dan khas untuk korang semua, aku dah takkan menyanyi dah, tapi Puaka Special kot bersama Shadows pula memang dah tak menyanyi. Tapi apa yang korang akan saksikan ni lebih seram daripada pengalaman tadi. Sebab apa? Sebab dah nak raya kan. Yes. Bila dah nak raya, kita orang memang macam ni, nampak? Hater semua show, alah menyampahlah tengok Zah menari. Nak menari lagi. So, apa lagi yang korang nak? Dah habis dah. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Muah. Bye-bye.